mana? Abang Yang dah Maksud tu mana? mana yang ramai ni? Tinggi ya? Kami tiba ke Bukit Uhud. Bukit Uhud. Perjalanan ke Bukit Uhud. Kapalnya Tak kat tangan siapa? Sabar. Tengok tahu kat mana. Tak ada ujung lagi bang. Ush. Allahu Akbar. Up. Aha, kibah-kibah. Ni bukit mana? Ha? Dulu tinggi lagi. Ini bukit mana? Hak senam. Dok, masjid apa belakang tu? Oh. Ni belakang. Boleh juga. Ha? Sini bawah lagi. Padang dah hari ni. Boleh juga. Yelah. Tengok buah beli, tengok buah beli. Macam bulan puasa ni. Dapat buah berbagai buah rasa. Ha? Rasa. Ini bukit mana? Dulu tinggi lagi. Sebab kan kapal kan sini ya. Lagi tak tu. Kan awak jaga mana Nabi jangan turun lagi, Nabi jangan kabel turun. Kau tu lah. Kau belakang ni duduk. Kau ni lah. Bukan yang bukit ni. Bukit mana? Oh, hak ni duduk atas ni. Bukit mana? Jadi tempat orang Islam tu menang kapal lagi. Betul. Jadi orang ambil harta. Kan banyak harta. Lepas tu kata bukit tengok, oh kita turun buat ambil. Nabi sana jangan turun. Lagi Nabi tak beri arahan. Jadi orang lain apa duduk kita harta ni dah kapal lagi dah bukit. Nanti main mula. Sana Sufiang tu kan kapi mana sedih. Oh, dia nak orang atas bukit kosong. Dia mari mula. Mari sekarang tu kan. Jadikannya saya nak ambil. Jangan turun. Dah dengan Hamzah seorang duduk turun. Dua orang ada dalam orang. Dia 40 lah. Nabi anda ada perang sini. Ada perang. Nabi hijau dah. Ada perang sini. Ustaz ajak dekat masjid tu kot. Ini mak kubur ni. Sahabat meninggal di ni. Meninggal masa perang Uhud. Sini dia. Ini dia banyak tak ada. Duduk kat tu. Oh ya Allah. Alhamdulillah jumpa Pak Teduh. Wabarakatuh. Okey, saya minta masa sekejap sahaja, mungkin dalam tak sampai 10 minit untuk saya bercakap. Tujuan dia, bila kita tahu cerita di sebalik sejarah, penghayatan itu lebih. Apabila kita lebih menghayati, semoga-moga kita lebih mencintai. Itu. Jadi para jemaah, kita sekarang ni berada di medan peperangan Uhud. Satu medan yang menyaksikan pengorbanan para sahabat, yang menyaksikan pengorbanan Rasulullah. Dengar tak belakang? Mari depan apa? Depan. Ni duduk kat sini ke? Boleh. Tak ada masalah. Bebas medan yang menyaksikan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat peperangan Nabi, hari ini kita semua Islam. Kalau tidak kerana pengorbanan Nabi, mungkin kita tidak kenal apa itu Islam. Kerana hanya Islam yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.
Jadi para jemaah, di belakang kita ni ada bukit kecil kan? Okey, bukit ini namanya Bukit Pemanah. Kerana strategi Nabi menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit tu. Oh, yang bukit di atas sana. Ya, ada orang tu. Cik ni. Ramai. Ya. Tempat bukit kecil yang ramai naik tu. Oh, yang itu, okey. Itulah Bukit Pemanah yang menempatkan 50 orang pemanah yang handal-handal. Yang paling handal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Musuh panah Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada sampai sekarang. Musuh panah beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas dia disimpan di dalam muzium. Yang Madinah ya? Bukan Masjid Nabawi, dia agak jauh sikit. Tapi masih tersimpan. Okey. Jadi para jemaah, orang-orang musyrikin datang daripada Mekah dari arah mana? Dari arah sini. Dari arah sini. Jadi daripada Bukit Pemanah ni, tentera Islam yang berjalan, dia membuat satu saf panjang ke sana. Panjang ke sana. Daripada Bukit Pemanah dia buat barisan panjang sampai ke sana. Jadi musyrikin datang daripada sana. Pemanah di atas bukit, tujuan dia memecah belahkan barisan musyrikin. Jadi bila mereka berpecah belah, mudah untuk tentera Islam berjalan ni serang. Tetapi Nabi SAW memberi pesanan. Nabi ada kat mana? Ni Bukit Uhud kan? Antara Bukit Pemanah dengan Bukit Uhud, tempat Nabi berada. Maknanya lebih kurang di tengah ni. Lebih kurang di tengah ni. Jadi Nabi pesan okey. Kawan. Okay. Jadi Nabi pesan jangan turun daripada bukit. Ini pesanan Nabi untuk para pemanah. Kalau kamu melihat burung-burung hinggap di atas mayat kami, jangan turun daripada bukit. Maknanya apa? Kalau kami kalah, mati. Sehingga burung-burung hinggap di atas mayat-mayat kami, jangan turun daripada bukit. Tapi bila melihat barisan musyrikin berpecah belah, ada yang melarikan diri, mereka sangka mereka telah menang. Umat Islam sangka mereka telah menang. Jadi mereka turun daripada bukit dengan sangkaan mereka telah menang. Tujuan apa? Turun daripada bukit untuk merampas harta perang. Dia panggil ghanimah, harta rampasan perang. Kerana orang-orang musyrikin pada ketika itu, bila dia datang berperang, dia bawa semua harta-harta kekayaan dia, anak bini semua dia bawa mari. Sebab apa? Sebagai motivasi. Kalau aku kalah, harta ni milik orang lain. Kalau aku menang, harta ini milik aku. Jadi sebagai motivasi. Jadi tentera musyrikin pada ketika itu seramai 1000 orang berkuda, dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ketika itu belum lagi Islam. Setelah itu memeluk Islam, malah menjadi panglima Islam. Jadi Khalid Al-Walid dengan 1000 tentera berkuda melarikan diri ke belakang bukit ni. Dia pusing belakang bukit ni. Jadi orang Islam ni sangka mereka dah balik dah ke Mekah, menanglah kita. Rupa-rupanya Khalid Al-Walid ni dia orang hebat berperang. Dia tahu Bukit Pemanah ni kekuatan utama. Jadi apabila Bukit Pemanah ditinggalkan, dia pusing belakang Bukit Uhud ni, dia masuk serang hendak. Dia serang daripada belakang. Menyebabkan Rasulullah terkepung daripada arah depan dan belakang. Sehingga kan dikatakan topi besi Nabi topi besi Nabi tertusuk ke pipi ni, ke gegahang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan patah gigi Nabi. Sebab strategi yang dibuat oleh orang musyrikin, mereka gali lubang sebagai perangkap, dan Nabi lah orang yang jatuh ke dalam perangkap lubang tersebut. Dan asalnya dibina masjid. Dia ada kecil, dia masjid kat sini, dia ada masjid sebagai peringatan. Di situlah tempat Nabi jatuh sehingga patah gigi Nabi. Tetapi pada hari ini masjid tersebut telah dibersihkan, dihapus untuk proses dan pembesaran. Jadi para jemaah, belakang kita ni kubur, nampak tak petak ni? Itu adalah perkuburan yang menempatkan 70 orang syuhada Uhud. 70 orang syuhada Uhud. Antara yang mati Sayyidina Hamzah.
bapa saudara Nabi. Ketika Nabi di Mekah, Nabi mendapat cercaan, penghinaan daripada orang-orang Mekah, ditindas oleh orang-orang Mekah. Sayyidina Hamzah lah yang mempertahankan Nabi. Kemudian yang kedua, sepupu Nabi, Abdullah bin Jahsy. Dua orang ni sangat-sangat Nabi sayang. Dan yang ketiga, orang yang juga sangat penting, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, sebelum Islam seorang yang sangat kaya. Dia pakai perfume. Orang kata dia je boleh pakai perfume tersebut. Dia punya bau wangi tu, bau je tahulah ni Mus'ab bin Umair. Tak ada orang, limited edition, tak ada orang boleh pakai. Kalau dia lalu di sebuah lorong, kekal minyak wangi tersebut. Siapa-siapa lalu, ni Mus'ab bin Umair. Tu kayanya beliau. Kemudian kerana Islam, kerana kita semua, untuk kita semua datang ke Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, Mus'ab bin Umair datang terlebih dahulu ke Madinah. Apa yang Mus'ab bin Umair buat? Dia jumpa dengan semua penduduk Madinah, cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Islam. Semua penduduk, semua kaum Aus dan Khazraj, semua penduduk kota Madinah ketika itu masuk Islam semua. Maknanya Mus'ab bin Umair ni orang yang pandai tarik hati. Kita pula pasal Islam, tertarik hati mereka kepada Islam. Sebab itulah bila Nabi datang ke Madinah, mereka semua telah memeluk Islam. Nampak? Ni Mus'ab bin Umair. Dan ketika mati, kain kafannya apabila tutup muka, nampak kaki, tutup kaki, nampak muka. Bermula dengan orang kaya kerana Islam, mati dalam keadaan sederhana. Tetapi mereka adalah orang yang sentiasa hidup di sisi Tuhan, dan akan dibalas dengan sebaik-baik balasan nanti di akhirat. Mereka adalah syuhada. Dan para jemaah, seminit saja lagi yang terakhir, Sayyidina Umar Al-Khattab mengajar kita untuk berdoa. Kita doa dua perkara. Yang pertama, mati syahid. Yang kedua, mati di bumi Nabi. Sebab dua perkara ni ada kelebihan. Kita mati kat mana tu bukan kerja kita. Yang penting kita meminta, kita ada niat. Moga-moga Tuhan menilai niat kita. Doa Sayyidina Umar Al-Khattab, Allahumma ja'alni syahidan fi sabilik. Ya Allah, jadikanlah aku seorang mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikan matiku ini di bumi Rasulmu. Allahumma ja'alni, kita boleh angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu Wa ala wassalamu. alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syuhada fi sabilik. Amin. Allahumma ja'alna syuhada fi sabilik. Allahumma ja'alna syuhada fi Allahumma ja'alna sabilik. syuhada fi sabilik. Allahumma ja'alna Waj'al amwatana fi waj'al amwatana fi baladi baladi rasulik. rasulik. Amin. 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 Dan sesuai dengan sunnah Nabi, di sana adalah perkumpulan para sahabat syuhada Uhud. Kita memberi salam kepada mereka. Assalamu alayka Assalamu alayka ya ahlal qubur. ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum ya syuhada Uhud. ya syuhada Uhud. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. ya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Abdullah ya Abdullah bin Jahsy. bin Jahsy. Assalamualaikum Assalamualaikum ya Mus'ab ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Amin. Amin. Kita baca doa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wa'afihim wa'afi'i wa'fu anhum wa'fu anni wa akrim wakrim nuzulahum nuzulahum wa wasi' wa basya' madkhalahum madkhalahum waghsilhum waksilhum bil ma'i fil ma'i wal thalji wasalji wa ma'i wa ma'i al bagadi al-bagadi wa naqqihim anaktihim minal khataya minal khotoya kama kama naqaita nafaita at-tauba at-tauba al-abyad al-abyad minad danas. minat danas.
وأدخلهم وأدخلهم جنة جنة وأعذهم وأعذهم من عذاب القبر من عذاب القبر ومن عذاب النار. من عذاب النار. Amin. Dan itulah sunnah Nabi. Sebab Nabi sentiasa setelah itu datang ke sini mensyarahi syuhada Uhud. Itulah sunnah Nabi, memberi salam. Dan kita telah pun membaca doa sesuai dengan sunnah Nabi. Satu sahaja sebenarnya, ini last ni, semoga kita jadi seperti mereka. Kurang-kurang pun keberkatan mereka mengalir dalam diri kita dan anak-anak kita, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Amin. Jadi kita boleh bergambar dulu. Sekarang ni 8.35. Bukan. Nampak dah bukit tu? Bukit. Bukit bangunan tu istana. Oh, istana. Istana. Di istana. Istana. Atas bukit tu ada istana. Di istana ni lama dah. Dia raja tinggal di Riyadh. Kalau datang ke Madinah tinggal di situ. Dia macam persinggahan lah. Ada lagi singgah-singgah situ? Ada. Musim haji dia mari tak? Musim haji. Biasa tekan buat jemputan dia dengan situ di situ. Macam bulan puasa baru ni dia datang. Itu istana. Ada orang ke? Ada jaga? Istana dia lah tu. Raja tak? Kan? Boleh naik dah tu kau ke? Pas lagi situ? Tak boleh. Dia kawasan raja. Apa? Lagi dekat. Ini masjid. Tapi masjid ni tak ada kaitan lah dengan sejarah. Ingin dibina tu kemudian. Mudah orang mari. Yang tempat Nabi kena Tak ada dah. yang tu? Dia masjid ni Kena dari situ ni. belakang kedai ni. Ha? Belakang kedai ni masjid. Yang dulu belakang kedai tu. Tapi hari ni tak ada. Tak ada. Boleh dah. Tapi panas lah sikit. Sekejap je lah. Solat saja. Nanti lu Nabi duduk tengah tu. Situ atas bukit tu dah. Tu Bukit Uhud. Bukit mana ni depan? Tahu dah bukit mana? Tahu dah tu bukit mana? Nabi duduk tengah tu. Antara Bukit Uhud dan bukit mana Nabi duduk? Saya tahu tempat mananya kawasan dia. Ya, tahu. Nabi masa tu. Tentera Islam 700. 700. Tentera musyrikin 3000. 3,000. Tentera Islam 700. Strategi comel lah. Tentera musyrikin Sebenarnya sekali. 3,000 musyrikin. Musyrikin 3000. 3,000. Tentera Islam 700. 700. Dia pada asalnya daripada Madinah 1000. 1,000. Tapi 300 tu orang-orang munafik. Oh. Dia tujuan dia orang munafik ni dia berpakat waktu peperangan mereka lari. Jadi bila orang Islam tengok sama kumpulan ni lari, mereka lemah semangat. Tapi Nabi ni bijak, Nabi boleh tahu siapa orang munafik. Dan Nabi mahalau 300 orang, bukan sikit. 300 orang balik. Hanyut ah. Takut pengaruh. Tinggal 700. Betul kan? Antara Ustaz Khabar di antara mana Gunung Uhud Nabi duduk tengah ni? Ni nampak ni bukit. Ni bukit. Pemanah. Bukit mana situ? Dia antara ni. Antara ni lah. Lokasi dia tengah-tengah dengan masjid ni. Tempat Nabi. Tempat Nabi okey. berdahan tu dah. Tapi arahan Dia duduk dengan siapa situ? Tak dengan sahabat lain ah? Dengan sahabat yang lain. Itu Gunung Uhud. Nabi tahan tengah-tengah ni, dekat tengah masjid ni. Masjid ni bina bukannya pada zaman Nabi, bukan Nabi ni, masjid dibina untuk solat. Ni benda ni. Bukit mana? Bukit Memanah. Dia tinggi lagi dulu kan? Dia tinggi lagi dulu. Yelah. Dah tu Ustaz Gunung Uhud tu tinggi tu lah ke tinggi lagi dulu? Ni memang dikekalkan sampai sekarang. Yang ni je lah yang sebab orang naik ke? 70 sahabat dalam tu. Masa banjir ada. Tu yang tunjuk tu itu Gunung Uhud. Gunung Uhud. Yang Zul naik ni Gunung Uhud pula, bukit bang, Bukit Uhud. Yang tunjuk tu Bukit Uhud. Yang ramai orang ni Bukit Memanah. Nabi duduk tengah kan ni. Nabi berahan Nabi duduk tengah ni. Turun daripada Bukit Memanah. Tempat ni. Hmm? Ada
besar dia tapi dia dah ada begitu. Apa duduk situ nanti? Apa duduk situ? Mana kan? Nak ambil ambo. Dah ambil video? Okey, 1, 3 turun. Jangan ambil gambar dulu.